Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'atin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama kumpul dan kita sambung semula pengajian kita bagi risalah usul fiqh daripada kitab Nuqayatul Ulum karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi kita berhenti 2 minggu lepas di kata-kata pengarang kita Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Wa haqiqatun ma baqiya ala mawdu'ihi wa ghairuhu majaz. Okay, wa haqiqatun ma baqiya ala mawdu'ihi wa ghairuhu majaz. Iaitu terjemahannya, hakikat itu ialah lafaz yang kekal penggunaannya seperti mana makna asalnya, manakala selain daripada hakikat itu dipanggil majaz. Jadi kita berhenti 2 minggu lepas, kita dah sentuh jenis-jenis hakikah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat ataupun boleh rujuk pada kuliah 2 minggu lepas, kita dah bincang hakikat ini ada 3 jenis. Hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah dan hakikah syar'iyah. Okay. Yang mana kalau kita ulang semula, kita revise balik, bila kita cakap hakikat itu ialah lafaz yang kekal penggunaannya seperti mana makna asal. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, contohnya kalau orang Melayu menggunakan perkataan singa pada asalnya merujuk kepada binatang atau haiwan. Okey. Jadi kalau kita guna perkataan singa tu sesuai dengan makna asal dia, iaitu kita guna untuk merujuk haiwan, maka itu adalah hakikat. Majaz pula apabila penggunaan kita terhadap lafaz singa itu tidak sama dengan makna asal dia atau berlainan dengan makna asal. Jadi kalau orang Melayu asalnya guna perkataan singa untuk merujuk kepada haiwan, jadi kalau kita guna singa untuk merujuk kepada lelaki yang berani contohnya, maka itu dipanggil sebagai majaz. Okay, itu dipanggil sebagai majaz. Jadi tiga jenis hakikat itu hakikah. Okay, yang kita dah tengok tak nampak di share screen, tak keluar. Tak keluar. Ustaz boleh cuba reshare balik. Okey. Kalau sekarang nampak tak? Masih tak nampak Ustaz. Dia nampak screen di StreamYard je. Tak nampak tulisan Ustaz. Oh, sekarang tak nampak juga? Betul Ustaz. Ustaz boleh cuba share window. Kiranya tekan share screen tu, lepas tu tekan dekat bahagian window. Okay. Share. Dia ada 3 option, slide, video file, share screen. Di share screen, Ustaz tekan dekat share screen. Lepas tu entire screen pun boleh, window pun boleh. So Ustaz boleh tekan window. tekan dekat situ, baru tekan share dekat bawah sebelah cancel tu. Kalau window dia nampak salah satunya. Betul Ustaz.
Okay, tak apa. Okay. So, okay. So, yang nampak ni nampak? Sekejap Dia nampak kosong Ustaz. Faham Ustaz. Boleh saya video call tengok? Okay, boleh? Okay, sekejap Saya tutup kamera Ustaz. Okay. So, kita sambung semula. Ada masalah teknikal sikit, tak boleh share screen. Tapi tak apa, so tuan-tuan dan puan-puan kena dengar je lah. Okay, minggu ni kena dengar dan buat nota. Tak ada ni, visual tak ada. Okay, so tadi kita cakap tentang hakikat dan majas. Okay, so Ana sebut hakikat ini ada 3 jenis. Kita ada haqiqah syar'iyah, kita ada haqiqah urfiyah, kita ada haqiqah lughawiyah. Okay, haqiqah lughawiyah. Yang mana minggu lepas kita dah tengok dah tiga contoh tu. Jadi bagi setiap hakikat tadi, dia ada majas dia. Dia ada majas. So kalau hakikat bahasa, ada hakikat lughawiyah, ada majas bahasa. Majas lughawiyah. So, majas ni dia lawan kepada hakikat.
dia lawan kepada hakikat. Dia adalah kita menggunakan satu perkataan bukan dengan makna asal dia. Okey? Sama juga kalau kita bicara contohnya tentang hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah ni apa? Hakikat syar'iyah ni apabila satu perkataan tu, okey, dari sudut bahasa dia ada makna tertentu, dari sudut bahasa dia ada makna, datang agama Islam, Islam datang dan guna perkataan yang sama ni dan bagi makna baharu. Okey, bagi makna baharu, bagi istilah baharu. Contoh dia, perkataan solat. Jadi solat dari sudut bahasa adalah doa. Okey, solat dari sudut bahasa adalah doa. Datang Islam bawa makna yang baru bagi solat. Kan? Jadi bila kita jumpa perkataan solat dalam Al-Quran ataupun hadis, pada asalnya kita tafsirkan, kita fahami solat itu dengan maksud apa? Dengan maksud doa ke ataupun dengan maksud perbuatan yang kita biasa buat ni, solat yang kita biasa buat. Percakapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam kebiasaannya ni. So jawapan ni kita cakap solat bila datang dalam syarak datang bawa makna yang baru bagi solat. Okay, Islam datang, syarak datang bagi definisi yang baru bagi solat. So apa yang ada dalam syarak iaitu solat dengan maksud percakapan dan perbuatan yang kita buat tu, dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam tu, adakah itu maksud dari sudut bahasa bagi solat? Jawapan dia taklah. Itu bukan maksud dari sudut bahasa. Okey. Sama juga dengan perkataan wuduk sebagai contoh. Wuduk ini dari sudut bahasa Arab, asalnya wuduk digunakan oleh orang Arab untuk merujuk kepada perbuatan basuh tangan. Basuh tangan tu wuduk. Asal maksud bahasa. Apabila datang Islam gunakan perkataan wuduk, okey, dan Islam bawa makna baharu bagi perkataan wuduk. Jadi wuduk mula digunakan untuk merujuk kepada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, betul tak? Jadi sekarang ni perkataan wuduk pun dah berubah, kita tengok. Penggunaan dari sudut syarak dia, iaitu kita cakap wuduk tadi untuk merujuk kepada basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki, itu bukan maksud dari sudut bahasa. Okay, bukan maksud dari sudut bahasa. Boleh tuan-tuan dan puan, bukan maksud dari sudut bahasa. Jadi makna yang Islam bawa, makna yang syarak bawa, kita panggil itu haqiqah syar'iyah. Itulah makna hakikat bagi perkataan tu dari sudut syarak. Apa maksud dari sudut syarak? Bila perkataan tu datang di dalam Al-Quran dan hadis. Kan? Bila perkataan itu datang di dalam Al-Quran dan hadis. Itu asal maksud. Okey, itu asal maksud. Jadi kalau kita jumpa dalam hadis, contohnya Nabi SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, okay, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait. Okay, Nabi SAW bersabda, Islam ini dibina di atas 5 perkara. Terbina di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersyahadah, mengucap syahadah. Yang kedua adalah mendirikan solat. Wa iqamis solah. Dalam hadis tersebut, wa iqamis solah. Kita nak tafsirkan as-salah situ maksud dia apa? Doa ke ataupun solat dengan kita biasa faham. Kalau datang orang dekat tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, apa salahnya saya nak tafsirkan doa? Bukankah solat itu dari sudut bahasa pun maksud dia doa? Dan Nabi SAW berbicara dalam bahasa Arab sekarang ni, bahasa Arab, kan? Solat dari sudut bahasa Arab, asal maksud dia doa. So Nabi SAW sekarang kata, wa iqamis solah. Kan? So boleh tak saya nak tafsirkan as-salah dekat situ maksud dia doa? Kita cakap apa? Kita cakap tak boleh. Sebab dalam nak menafsirkan perkataan tu, dalam kita nak faham dia, kita kena
tafsirkan dia sesuai dengan hakikat syar'iyah dahulu. Okey, sesuai dengan hakikat syar'iyah dahulu. So kalau datang perkataan solah wa iqamis solah, kita faham solah dekat situ dengan maksud perbuatan dan percakapan yang dimulakan dengan takbir. Okey, bukan semata-mata doa. Okey. Kalau dalam Al-Quran, kita jumpa dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman wa aqimus solah. Aqimus solah. Sama. Adakah nak masuk dia mendirikan doa ke nak mendirikan solat? Kalau kita terjemah atau tafsirkan dengan mendirikan doa, maksudnya sekarang kita tak meraihkan hakikat dari sudut syarak bagi perkataan tu. Okay, kita tak raihkan hakikah syar'iyah. Sebab sekarang syariat datang meletakkan makna bagi perkataan. Makna, okay? Makna iaitu solat itu percakapan dan perbuatan dimulakan dengan takbir. Bila kita guna perkataan solat dalam Al-Quran dan Sunnah ni, tetapi kita kehendaki dia dengan makna asal dari sudut bahasa dia, bukan makna yang syarak datang bawa. Contoh, kalau memang kita tafsirkan solat sebagai doa, itu masuk dalam kategori hakikat ke tuan-tuan dan puan-puan ataupun majaz? Itu menurut ulama usul fiqh masuk majaz. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh adalah hadis bunyal Islam ala khams tadi, dibina Islam itu atau terbina Islam itu di atas 5 perkara. Salah satu daripadanya adalah mendirikan solat. Kalau kita nak terjemah atau kita tafsirkan solat situ sebagai dengan makna bahasa dia iaitu doa, ini dipanggil sebagai kita menafsirkan solat dekat situ sebagai penafsiran secara majaz. Okey. Sebab kalau ada orang tanya kenapa jadi majaz, itu kan maksud asal bahasa dia. Dia jadi majaz kerana Islam datang, syarak datang, dia dah bawa konotasi atau terminologi, makna baru bagi terminologi solat tu. Konotasi baru bagi perkataan solat. Jadi bila kita guna luar daripada apa yang Islam bawa, dia akan jadi makna majaz. Kalau kita balik kepada makna bahasa Arab balik, dia jadi makna dia majaz. Majaz ni maksudnya dia lemah. Hakikat itu yang kuat. Kita tak akan menafsirkan sesuatu dari sudut majaz, melainkan ada dalil. Okey, melainkan ada dalil. Boleh tuan-tuan dan puan, itu kaedah dia. Okey. Kalau ada skrin ni saya boleh boleh tulis kan, tapi tuan-tuan dan puan memang kena fokus dengan skill pendengaran sekarang. Okey, skill pendengaran dengan melihat. Pendengaran lah, melihat nampak saya je kan. Pendengaran. Okey. Kita tak tafsirkan suatu perkataan tu dengan makna majaz dia, melainkan kita ada dalil. Okey, melainkan kita ada dalil. So tadi tu contoh hakikat syar'iyah. Okey, solat, wuduk kan. Jadi kalau kita jumpa perkataan solat, macam dalam hadis tadi, dalam ayat Quran tadi, aqimus solah wa iqamis solah, asal maksud dia adalah percakapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir yang kita dah tahu tu. Boleh tak dia datang dengan makna lain? Boleh tak perkataan solat datang dalam Al-Quran dengan hadis bukan dengan makna yang ada dalam syarak, tapi dengan makna contohnya dari sudut bahasa dia? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh tak kita nak tafsir waktu tu dengan makna dari sudut bahasa dia? Boleh, dengan syarat ada dalil, ada bukti. Okey. So contohnya ulama bagi contoh ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Okey. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Yusalluna dia datang daripada kata dasar sama. Okey, daripada kata dasar as-solah. Okey, datang daripada kata dasar samalah. Okey. Shalla yusalli as-salah. Okey, asalnya dia punya masdar tasliyah tapi diubah ataupun pakai isim masdar dia as-salah.
Shalla, yusalli, as-salah. Kita selalu dengar kan khatib sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So, apa maksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya solat ke atas Nabi? Kan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Solat ke atas Nabi. Adakah maksud masuk akal? Adakah masuk akal Allah solat? Tak masuk akal lah, betul tak? Adakah masuk akal malaikat solat? Malaikat solat mungkin masuk akal, tapi hukum asal dia malaikat ni tak dibebani dengan taklif lah. Dia tak wajib solat macam kita lah kan. So macam ada ketidaktepatan dari sudut makna. Secara pastinya kita boleh cakap Allah tak solat lah. Allah lah yang suruh solat kan. Yang kena solat ni kita hamba. Allah tak wajib solat dan Allah tak solat kan. So solat sini maksud dia apa? So takkan kita nak terjemah dia lagi solat dengan maksud percakapan ataupun percakapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir. Sesuai tak? Kita tafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maksud dia yusallun dekat situ solat. So Allah solat untuk Nabi, kata Nabi, malaikat solat kata Nabi. Tak masuk kan? Tafsirannya tak masuk. Okey. Bila tafsirannya tak masuk, okey, sekarang ni bila kita tengok tafsiran tadi tak masuk. Tadi tu yusallun kalau kita tafsirkan dengan makna solat yang kita fahami. Okey, ritual ibadah yang kita selalu buat tu. Kalau itu tak masuk, sedangkan itu makna hakikat syar'iyah dia, apa kita kena buat? Kita kena tengok kepada makna majaz dia. Makna majaz, makna dari sudut bahasa dia. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, solat bermaksud doa. Okay. Doa. So, solat dari sudut bahasa ni lagi kena dalam kita guna untuk tafsirkan ayat tu daripada solat dari sudut syarak. Okay, daripada solat dari sudut syarak. So kalau kita terjemah situ solat dari sudut doa, kita boleh kata malaikat berdoa untuk Nabi. Dan itu memang apa yang ulama tafsirkan. Okay? Ulama tafsir bila tafsirkan ayat tu mereka kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, al-malaikah, para malaikat ni dia doa untuk Nabi. Doakan untuk keampunan Nabi. Adapun Allah ada beberapa tafsiran. Ada yang kata yusalluna 'alan nabi maksudnya Allah berikan rahmat kepada Nabi. Okey, ada yang kata Allah salat ke atas Nabi tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salat Allah ke atas Nabi tu maksudnya Allah memuji Nabi dan menyebut Nabi di kalangan al-mala'ul a'la, penduduk-penduduk langit yang tertinggi. Memuji-muji Nabi SAW. Okey. Yang mana kita tafsirkan salat Allah tu sebagai rahmat ke? Sebagai salat Allah tu sebagai keampunan kepada Nabi ke? Sallallahu alaihi wasallam. Salat Allah itu dengan maksud memuji Nabi SAW ke? Kesemua makna-makna tadi tu, adakah itu makna asal dan hakikat dari sudut syarak dia, tuan-tuan dan puan-puan? Jawapan dia tidak. Itu bukan makna asal dari sudut syarak lah untuk perkataan solat, betul tak? So makna-makna tadi itu adalah makna-makna secara majaz. Makna-makna secara majaz. Tapi kita tafsirkan juga dengan makna-makna secara majaz tu kerana ada dalil. Apa dalil dia? Pelbagai. Antaranya adalah kita cakap mustahil untuk kita tafsirkan situ solat dengan maksud solat yang kita fahami. Sebab Allah tidak solat. Allah lah yang mensyariatkan solat. Allah yang menuntut kita untuk solat. Kan? So Allah tidak solat. So kita tak boleh dah nak tafsir tu. So itu dalil lah. Itu dalil yang membuatkan kita tafsirkan ayat tadi tu, fahami ayat tadi tu bukan dengan maksud solat dekat situ bukan dengan maksud asal je. Okay. Sama juga dalam perkataan wuduk kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, wuduk macam saya sebut tadi dari sudut syarak,
digunakan untuk merujuk perbuatan untuk basuh tangan sahaja. Okey, perbuatan silap. Dari sudut bahasa diguna untuk perbuatan basuh tangan sahaja. Wuduk dari sudut bahasa basuh tangan sahaja. Wuduk dari sudut istilah syarak, hakikat syarak. Bila Islam datang guna perkataan wuduk, okey, Islam bawakan makna yang baru bagi wuduk, iaitu membasuh muka, tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi bila kita jumpa perkataan wuduk pada nas syarak Al-Quran ataupun sunnah, asal maksud yang kita nak fahami yang mana? Asal maksud yang kita nak fahami adalah makna dia dari sudut syarak, iaitu basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Okey. Dan kita tak terjemahkan dia dengan makna dia dari sudut bahasa, melainkan jika ada dalil. Sebab makna dia dari sudut bahasa dah jadi majaz. Okey, dah jadi majaz. Kan? So bila kita jumpa apa sahaja hadis yang cerita tentang wuduk, kan? Contohnya Nabi SAW ada sebutkan dalam satu hadis, tawadda' kama ataupun bima allamakallah ataupun bima amarakallah. Tawadda' kama amarallah. Okey. Kamu berwuduklah seperti mana yang Allah suruh. Maksudnya apa? Nabi SAW merujuk kepada ayat Quran tentang ayat wuduk lah. Kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okay, Nabi SAW merujuk kepada ayat wuduk. Idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak solat, basuh muka kamu. Basuh wajah kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tangan dan basuh tangan-tangan kamu. Ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Okay, wa arjulakum, dan basuh kaki kamu, okay, sehingga ke buku lali. So ayat tentang wuduk. So bila Nabi SAW kata dekat sahabat, tawadda' kama amarallah ataupun kama amarakallah. Kamu berwuduk seperti mana yang Allah suruh kamu berwuduk. Wuduk situ kita nak fahami apa? Boleh tak kita nak terjemah tawadda' situ, arahan Nabi SAW untuk wuduk tu sebagai basuh tangan je? Jawapan dia tidaklah. Okay. Jawapan dia kita tafsirkan wuduk situ dengan makna dari sudut hakikat syarak dia. Sebab syarak dah datang bawa makna baru. So kita dah tak tengok makna bahasa dah. Okay, kita dah tak tengok makna bahasa. Sama juga antaranya hadis yang masyhur, hadis tentang wuduk. Okay, daripada Uthman, hadis yang panjang. Yang mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita cara wuduk Nabi SAW. Hadis ni dalam Sahih Bukhari. Okey. Cara yang sunnah. Okey, mulakan dengan basuh tangan 3 kali, kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung, kemudian keluarkan 3 kali, basuh muka, basuh tangan, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sapu kepala. Cuma dalam hadis tu dia tak sebut sapu kepala 3 kali. Sebab tu dia menjadi khilaf di kalangan ulama, sapu kepala ni 3 kali ke tidak. Kalau hadis Uthman dia tak sebut 3 kali sapu kepala. Kemudian sapu telinga, basuh, kemudian basuh kaki. Yang mana seterusnya Uthman radhiyallahu anhu kata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwuduk seperti mana wuduk yang saya tunjuk tadi. So wuduk yang saya nak Uthman tunjuk tadi tu wuduk apa? Wuduk dari sudut bahasa ke wuduk dari sudut syarak? Kita cakap wuduk dari sudut syarak, jelas. Sebab dalam hadis tu sendiri, apa yang Sayyidina Uthman demonstrasikan, tunjukkan demo tu, yang Sayyidina Uthman demo tunjuk adalah wuduk dari sudut syarak. Yang lengkap sekali. So Sayyidina Uthman kata, siapa yang wuduk macam aku wuduk tadi, kemudian dia solat 2 rakaat, dia khusyuk, la yuhaddith fihi ma nafsah, maksudnya dia khusyuk ketika solat tu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa dia yang dah lalu. Allah ampunkan dosa dia yang dah lalu.
So situ kita fahami perkataan wuduk dengan maksud dari sudut syarak. Okay. So kalau kita nak tafsirkan juga wuduk itu dengan maksud dari sudut bahasa dia, iaitu basuh tangan sahaja, dia perlu kepada dalil. Dia perlu kepada dalil. Dan itu menjadi perbincangan lah di kalangan ulama. Ada berlaku ke kan? Okay. Ada berlaku ke yang mana perkataan wuduk digunakan untuk merujuk kepada basuh tangan sahaja. Dalam mazhab Syafi'i kata pernah berlaku apabila iaitu pernah berlaku penafsiran wuduk dengan maksud basuh tangan sahaja. Okey. Ini berlaku dalam kisah yang masyhur, dalam hadis yang masyhur tentang hukum makan daging unta. Adakah membatalkan wuduk ataupun tidak? Okey. Yang mana Nabi SAW ada menyebutkan hadis tentang berwuduk lepas makan unta. Okey. Yang mana hadis tersebut di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i ditafsirkan sebagai bukan wuduk dari sudut syarak tapi wuduk dari sudut bahasa. Okey, so contohnya kita tengok hadisnya, okey. Yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bahawa Nabi SAW ditanya tentang daging unta. Okey. Bila Nabi SAW ditanya tentang daging unta, Nabi SAW berkata, jawab, tawadda'u minha. Okey, berwuduklah kamu bila kamu makan daging unta. Okey, tawadda'u minha. Kemudian bila Nabi SAW ditanya tentang daging kambing, wasu'ila an luhumil ghanam faqala la yatawadda'. Okey. Kalau makan daging kambing kena wuduk tak? Nabi SAW kata tak payah wuduk. Okey, tak payah wuduk. So dalam hadis ini mazhab Syafi'i tafsirkan wuduklah kamu bila makan daging unta sebagai basuh tangan. Okey. Adapun berwuduklah kamu ketika makan kambing pun sama juga, basuh tangan juga, bukan dengan maksud syarak. Tapi ada mazhab yang lain ditafsirkan wuduk dekat situ dengan maksud syarak lah, iaitu kena wuduk tak bila makan daging unta? Nabi SAW kata kena wuduk. Kena wuduk tak bila makan kambing? Nabi SAW kata tak payah wuduk. So ini menjadi pegangan mazhab Hambali yang kata kalau makan daging unta dia batalkan wuduk dan kita kena wuduk semula. Okey. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu pun sama juga, su'ilan Nabi SAW ana tawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Okey. Qala ana tawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Ya wahai Rasulullah, adakah kita perlu berwuduk bila kita makan daging kambing? Nabi SAW kata, ya, betul. Na'am. Kena berwuduk. Ana tawadda'u min luhumil ghanam? Kalau makan daging kambing, kalau daging unta kena wuduk. Kalau makan daging kambing kena wuduk tak? Nabi SAW kata in syi'ta, kalau kamu mahukan, kalau kamu nak. Okey, kalau kamu nak. Menunjukkan dekat situ bahawa berwuduk bila kita makan daging unta ni wajib. Sebab dia membatalkan wuduk. So ini menjadi hujah mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dia terjemahkan wuduk situ dengan maksud bahasa. So sahabat tanya, kita nak kena basuh tangan ke ni? Macam tu. Okey. Wallahualam, mungkin sebab daging unta lagi ni ke kan, mungkin lagi banyak lemak dan sebagainya ke, tangan lagi kotor ke, wallahualam, ana tak tahu. Okey, cuma yang ana tahu mazhab Syafi'i tafsirkan sebagai dengan maksud wuduk dari sudut bahasa, iaitu basuh tangan sahaja. Dan dalilnya adalah kerana menurut mazhab Syafi'i telah datang hadis lain, okey, yang menerangkan bahawa makan daging ni tak batalkan wuduk. Okey. Apa-apa sahaja benda yang dibakar, daging dibakar kan, daging ni kan nak makan dia kena bakar. Okey, tak payah ambil wuduk. Yang mana seorang sahabat Nabi SAW kata, urusan terakhir Nabi SAW, perkara terakhir yang Nabi SAW pegang adalah
tarkul wudu mimma massatin nar. Okey, meninggalkan ambil wuduk daripada apa yang kena api. Maksudnya makanan yang kena api, yang dibakar, yang daging contohnya, perlu ambil wuduk balik tak? Sahabat tu kata tarkul wuduk, tak payah pun. Mimma massatin nar. Nabi SAW bila makan apa sahaja, makanan yang kena api ni, daging-daging khususnya, okey, daging-daging khususnya yang dibakar, betul tak? Kena ambil wuduk tak? Sahabat kata tak payah. Okey, tarkul wudu mimma massati an-nar. Hadis Jabir juga. Okey, kata Jabir kana akhir al-amrain. Kana akhir al-amrain. Maksudnya Nabi SAW pada awalnya kata kena ambil wuduk kalau makan makanan yang dibakar. Okay, contohnya daging-daging ni yang kena api yang dibakar ni. Kemudian Jabir kata bila dah terkemudian, dah berlalu satu tempoh masa dalam Islam ni, dan bila dah terkemudian, pandangan yang baru adalah, syariat yang baru adalah tak payah berwuduk bila makan perkara yang dibakar. Maksudnya daging lah. Daging unta ke apa-apa daging. Apa-apa daging saja. Lembu ke, kambing ke, unta ke, apa-apa daging tak payah ambil wuduk. So itu yang Jabir radhiyallahu anhu kata kana akhirul amrain. Kana akhirul amrain tarkal wudu mimma masati an-nar. Okey. Ataupun kana akhirul amraini tarkul wudu mimma masati an-nar. Okey, urusan terakhir Nabi SAW yang memansuhkan yang sebelum-sebelum ni adalah tidak mengambil wuduk daripada memakan perkara yang disentuh api, iaitu perkara yang dibakar, daging-daging khususnya. Bila ada hadis ni, mazhab Syafi'i fahami hadis yang awal tadi sebagai satu dah mansuh. Kalau tak dikatakan mansuh pun ditafsirkan, kalau kita tak kata mansuh, hadis afana tawadda'u min luhubil ibil tadi, adakah kami perlu berwuduk bila makan daging unta? Mazhab Syafi'i faham hadis tersebut mansuh. Sekiranya hadis tu tak mansuh pun, mazhab Syafi'i kata kita tafsirkan afana tawadda' situ dengan maksud adakah perlu kita basuh tangan. Afana tawadda'u min luhumil ibil, adakah perlu basuh tangan bila makan daging kambing? Ya, betul, kena basuh tangan. Afana tawadda'u min luhumil ghanam in syi'ta. Okey, kalau makan daging kambing, kalau kamu nak bolehlah basuh tangan. Okey. So itu contoh untuk perbezaan di kalangan ulama yang berlaku kerana apa? Kerana perbezaan dari sudut melihat adakah lafaz tersebut hakikat ataupun majaz. Okey, hakikat ataupun majaz. Dia bagi kesan dekat syariat. So itu hakikah syar'iyah dengan majaz dari sudut syarak. Majaz dari sudut syarak. Seterusnya, untuk hakikah urufiyah, okey, dan majaz dari sudut uruf, maka yang ni saya dah sentuh dah 2 minggu lepas, saya bagi contoh juga. Hakikah urufiyah ni contohnya bila dari sudut uruf kebiasaan satu tempat tu dia dah ada kebiasaan tersendiri dalam menggunakan perkataan tertentu atau buat perbuatan tertentu. Okey. Yang kita nak fokus pada menggunakan perkataan tertentu. Uruf ni umum. Uruf boleh merangkumi percakapan, perbuatan, pemakaian kita kan. Pemakaian kita, budaya, itu semua uruf. Tapi uruf yang dikehendaki dekat sini, bila kita bincang tentang isu hakikat dan majaz, dia uruf dari sudut percakapan. Sebab hakikat dan majaz ni, dia berlegas kita isu percakapan, lafaz. Okay? Percakapan, lafaz, kalam. Percakapan. Jadi, kita cakap dekat Malaysia, hakikat dari sudut uruf kebiasaan orang Melayu kita, daging digunakan untuk merujuk kepada lembu. So, kalau kita cakap, kita order satu burger daging, kita dapat burger apa? Kita dapat burger lembu. Kalau kita order dekat kedai, kita cakap saya nak satu burger daging, boleh kata sangat
susahlah untuk tiba-tiba kita dapat burger ayam. Melainkan orang tu tersilap bagi. Melainkan dia tersilap bagi. Tapi kalau dia bagi tu sebab dia faham, biasanya kita tak jumpalah kalau kita order, okay bang, burger daging satu, dia bagi burger ayam, tak ada. Mungkin berlaku kalau tersilap je, tapi kalau tidak, dia takkan bagi burger ayam. Betul tak? Sebab dia faham burger daging situ dengan maksud daging lembu. Walaupun daging dari sudut bahasa, ayam ada daging, ikan ada daging, betul tak? Tapi kita tak, tapi uruf orang Melayu kita dah tak panggil dah. Bila uruf orang Melayu kita, bila sebut daging, automatik ingat lembu. Kan, burger daging, daging lembu. So itu uruf, hakikah urfiyah. Makna bahasa dia, daging ni, makna bahasa bagi daging boleh pakai untuk daging ayam, untuk daging ikan, betul tak? Ayam ke, ikan ke, apa-apa binatang yang lain lah selain lembu. Dari sudut bahasa betul tak? Dari sudut bahasa betul. Tapi dari sudut uruf penggunaan orang Melayu kena tak? Tak kena. So kita cakap, uruf orang Melayu tadi, daging dengan maksud daging lembu, itu hakikat dari sudut uruf. Hakikat dari sudut uruf. Adapun maksud dari sudut bahasa daging yang boleh digunakan untuk ayam ke, ikan ke, kita tak kisahlah. Daging-daging yang selain daripada daging lembu ni, rusa ke, kan? Kalau ada orang makan rusa ke, kuda ke, kan? Daging lah. Betul tak? Kuda ada daging. Rusa ada daging. Itu kita cakap daging dari sudut bahasa. So, bila berlaku pertembungan antara hakikat dari sudut uruf dan bahasa, okay, dari sudut hukum syarak dia, hakikat uruf didahulukan. Okay, hakikat uruf didahulukan. Kalau ada orang Melayu tu, dia contohnya dia bersumpah. Ataupun dia bernazar lah, contoh bernazar. Dia bernazar, dia kata, kalau saya berjaya dapat, contohlah dia ni pelajar kat universiti ke, kalau saya berjaya dapat markah tinggi, saya berjaya dapat semester saya ni, pointer saya tinggi, 4.0 contoh, kan paling tinggi, saya bernazar saya nak bagi daging lembu dekat 100 pelajar universiti saya. Dekat 100 pelajar universiti saya. So bila dia bernazar macam tu, daging bila dia kata saya nak bagi 100 burger daging, dari sudut nazar dia tu, bila nazar dia nak dianggap, kiranya dia penuhi nazar dia bila dia bagi 100 daging lembu. Okay, 100 daging lembu. Sebab itu hakikat uruf. Ataupun ada orang dia bernazar, kalau saya dapat markah tinggi 4.0 pointer, saya tak mau makan daging, walaupun ada perbahasan lah dari sudut boleh ke tak buat nazar macam tu. Saya tak mau makan daging untuk 5 hari. Saya tak mau makan daging untuk 5 hari contoh. So, daging dekat situ ditafsirkan sebagai apa? Daging lembu. Okay, daging lembu. So itu contohlah beza bila berlaku pertembungan di antara hakikat urfiyah dan hakikat lughawiyah dan urfiyah. Okey, hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah. So bila berlaku pertembungannya, hakikat urfiyah menang. Okey, hakikat dari sudut uruf menang. Dan uruf ni dia boleh berbeza ikut tempat, dan dia juga boleh berbeza ikut keadaan. Dia boleh berbeza juga ikut zaman. Dia boleh beza ikut tempat, dia boleh beza ikut zaman, okay? Dan dia juga boleh beza ikut keadaan. So dekat Malaysia mungkin contohnya lah macam Anasan ada sebut, orang utara ni kadang-kadang dia kata makan tu guna untuk minum. Makan tu, perkataan tu digunakan untuk masuk minum. Makan kadang-kadang digunakan untuk dengan masuk minum. So waktu tu kita kena raikan lah. So kadang-kadang uruf boleh merujuk kepada, contohnya kataan makan merujuk kepada minum. Dan juga kalau anda tak silap, orang utara dia panggil roti biskut. Sebahagian. Ada tempat-tempat dekat negeri-negeri utara, bila dia cakap bagi biskut, sebenarnya dia rujuk kepada roti. Kan, dia nak makan biskut, dia maksudnya dia rujuk kepada roti. So itu uruf. Uruf lah, uruf tempat tu lah.
So bila datang hakikat huruf ni dengan hakikat bahasa, hakikat huruf menang. Bila berlaku pertembungan antara hakikat huruf dengan hakikat bahasa, hakikat huruf menang. Bila berlaku pertembungan di antara hakikat syarak dengan hakikat bahasa, hakikat syarak menang. Okay. Contoh lain kan, kalau kita nak bagi contoh lain untuk hakikat syarak. Ada banyak contoh. Tadi saya dah bagi untuk solat dengan wuduk. Contoh lain untuk perkataan ni iman. Perkataan iman. Iman dari sudut bahasa adalah semata-mata membenarkan. Okey. Sebahagian ulama bahasa antaranya Al-Azhari, dia menukilkan kesepakatan ulama bahasa. Dia menukilkan kesepakatan ulama bahasa bahawa iman dari sudut bahasa ni merujuk kepada semata-mata membenarkan. Semata-mata percaya, contoh membenarkan ataupun percaya. Walaupun tak ada ucapan dengan mulut, walaupun tak ada action, tak apa-apa. Dari sudut bahasa itu dipanggil iman lah. Okey. Adapun dari sudut syarak, iman ni dia dah datang dengan maksud lain. Ada penambahan. Okey, iman dari sudut syarak mesti ada ucapan dengan lisan dan perbuatan anggota. Okey, ucapan lisan dan juga perbuatan anggota. Kan? So, kita tak boleh ambil definisi iman dari sudut bahasa tadi, hakikat dari sudut bahasa dia, hakikat lughawiyah dia, kemudian kita guna untuk tafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang cakap tentang iman. Sebab iman lagi luas dari sudut syarak. Dari sudut bahasa dia sempit. Dia merujuk kepada membenarkan dengan hati je. Ataupun membenarkan je lah. Okay, membenarkan dengan hati. Tapi dari sudut syarak dia datang dengan makna yang lagi luas, lagi umum. Maksudnya membenarkan dengan hati, itu termasuk daripada iman. Mengucap dengan lisan itu termasuk daripada iman. Perbuatan anggota kita termasuk daripada iman. So berlaku percanggahan atau perbezaan di antara hakikat dari sudut bahasa dan syarak dalam isu iman. Dalam perkataan iman. Okay. So mana didahulukan bila kita jumpa perkataan iman? Maka dia merujuk kepada iman yang dengan maksud syarak 3 tadi. Kita dahulukan tu, kita tafsirkan macam tu. Okay. Sebab tu hadis-hadis ke ayat-ayat yang ada iman, kita kena fahami dia dengan konsep iman tu merangkumi 3-3 tu lah. Kan? Contohnya Nabi SAW ada sebut la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman, bukan penafian iman, bukan nafi total, tidak sempurna. Tidak sempurna iman orang yang tiada amanah padanya. Amanah ni adakah semata-mata perbuatan hati tu amanah? Ataupun amanah ni dia mesti ada aksi perbuatan anggota? Orang bagi kita tanggungjawab, kita buat. Orang bagi kita amanah tertentu, kita laksanakan. Mana satu amanah? Kan? Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan pun akan cakap lah, amanah tu merujuk kepada yang ada perbuatan anggota. Bukan semata-mata. Mana orang tu tak dipanggil amanah atau tidak amanah semata-mata dengan apa yang ada dalam hati dia. Ada orang kata, tak, saya jujur dengan amanah ni, tapi perbuatan anggota dia tak tunjuk macam tu. Okay? Itu kita tak cakap orang beramanah. Betul tak? Orang yang beramanah, actions dia. Kita nampak dia amanah daripada actions. So, bila Nabi SAW menafikan iman, la imana liman la amanata lahu, kalau kita tafsirkan iman tu dengan makna umum yang dia merangkumi actions, merangkumi hati, merangkumi ucapan lisan, maksudnya hadis tu masuk akal lah. Patutlah Nabi SAW menafikan iman sebab amanah tu sebahagian daripada perbuatan anggota. Tapi kalau kita menafikan, kita cakap iman tu dengan maksud kepercayaan sahaja, so dia akan jadi bermasalah lah sebab isu amanah ini dia bukan kepercayaan hati sahaja. Dia actions, dia perbuatan dengan anggota, betul tak? Dia actions ataupun perbuatan dengan anggota. Jadi seolah macam kalau kita nak tafsirkan situ, dia tak kena.
Sebab orang akan cakap nanti, kenapa Nabi SAW menafikan keimanan daripada dia sedangkan perbuatan anggota tu tak masuk pun dalam sebahagian daripada iman. Faham tak? Kalau kita hanya ambil perkataan iman dari sudut bahasa, iaitu semata-mata kepercayaan, membenarkan dalam hati ni, tiba-tiba Nabi SAW sebut, tiada amanah bagi orang yang, tiada iman bagi orang yang tiada amanah ni, tidak sempurna iman orang yang tiada amanah ni. Kalau maksud iman tu kita terjemah dengan maksud bahasa tadi, dia seolah tak masuk. Sebab kenapa perbuatan anggota ni bagi kesan dekat iman pula, sedangkan iman tak masuk kalau kita ambil dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, iman itu tak merangkumi actions kita. Perbuatan, actions tak masuk, tuan-tuan dan puan. Dari sudut bahasa Arab, bukan dari sudut syarak, dari sudut bahasa Arab. Jadi, kalau kita tafsirkan dari sudut bahasa, apa kesinambungannya? Apa kena-mengena tak ada amanah, tak ada iman pula bagi orang yang tak ada amanah ni? Macam tu. So, dia akan jadi bermasalah lah, betul tak? Maka, kita kena merujuk kepada hakikat syarak. Kita kena tafsirkan dengan hakikat syarak, iaitu iman boleh merangkumi 3 perkara tu, iaitu sama ada kepercayaan dalam hati kita, membenarkan dengan hati kita, ucapan dengan lisan ataupun perbuatan anggota kita. Okey? Itu pun contoh juga untuk hakikah syar'iyah. Okey, seterusnya kita masuk sikit dalam bab al-amr. Okey, al-amr. Siapa yang dekat rumah ada PDF, yang di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni yang dah download ataupun ada PDF, boleh tengok. Kita dekat al-amr. Kata Imam As-Suyuti, al-amr ni talabul fi'li mimman dunahu bif'al lil wujub indal itlaq. Al-amr ialah tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah dengan lafaz atau sirah if'al. Apa dia al-amr? Al-amr ni maksud dia arahan. Arahan. Kenapa kita nak belajar tentang arahan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usul fiqh ni? Sebab hakikatnya hukum hakam Allah ini arahan. Hukum hakam Allah itu adalah arahan. Sama ada dia arahan daripada Allah untuk kita buat ataupun arahan daripada Allah untuk kita tinggalkan. Allah mengarahkan kita untuk kita tinggalkan perbuatan tu. Itu pun arahan juga. Sama ada arahan kita kena buat atau arahan kita nak kena tinggalkan. Boleh, tuan-tuan dan puan. Itu yang sebab ulama usul disebut talabu al-fi'l dengan talabu al-kaf. Ada arahan yang Allah bagi kita kena buat, ada arahan yang Allah suruh kita tinggalkan. Maksudnya apa? Bukan kita kena tinggalkan arahan tu. Maksudnya arahan tu suruh kita tinggalkan sesuatu. Bukan kita tinggalkan arahan Allah. Mana boleh tinggalkan arahan Allah? Maksudnya Allah mengarah kita untuk tinggalkan sesuatu. Contohnya, tinggalkan daripada minum arak. Tinggalkan daripada terlibat dalam judi. Tinggalkan daripada melakukan zina. Tinggalkan daripada mencuri. Itu arahan untuk meninggalkan sesuatu. Untuk kita tak buat. Untuk kita tak buat. Okey, untuk kita tak buat. Untuk kita tinggalkan sesuatu. Itu dipanggil talabu al-kaf. Okey, talabu al-kaf. So, kita bincang ataupun kita belajar tentang arahan, al-awamir, jamak dia, dalam usul fiqh ni sebab hukum hakam adalah arahan Allah. Wajib bermaksud apa yang Allah arahkan untuk kita buat. Dan arahan tu arahan yang pasti, maksudnya kita kena buat, tak ada pilihan. Itu wajib. Bila Allah mewajibkan kepada kita sesuatu, maksudnya dia ada arahan daripada Allah. Yang mana arahan tersebut pasti dan kita tak ada pilihan melainkan kena buat. Sebab tu jadi wajib. Bila perkara tu jadi sunat, maksudnya ada arahan daripada Allah atau Rasulnya untuk kita buat. Ada arahan. Tapi pasti kena buat? Tak. Dia arahan yang berbentuk galakan. Galakan. Endorsement. Galakan. Buat ni bagus. Buat ni dapat macam ni. Kalau buat sangat bagus. Itu sunnah. Perkara sunnah. Perkara yang sunat, hukum dia ada arahan untuk kita buat. Perkara yang sunat ni ada arahan dari Nabi SAW untuk kita buat, tapi arahan tu bukan arahan yang pasti. Dia lebih kepada galakan.
Okey. Kemudian kita ada perkara yang Allah arahkan kita untuk kita tinggalkannya. Perkara tu jadi haram lah. Dengan arahan yang pasti kena tinggal. Maksudnya dengan arahan yang pasti kita kena buat. Maksudnya kita pasti kena tinggalkan. Bila Allah suruh kita tinggal contohnya terlibat dalam judi. Arahan tersebut pasti. Maksudnya kita kena buat. Tak ada pilihan lain. Kena tinggalkan judi. Okey. Dan kita ada makruh. Makruh pun arahan juga. Arahan untuk tinggalkan sesuatu juga. Tetapi dia bukan arahan yang berbentuk pasti. Digalakan. Okey. Contohnya adalah, contoh bagi makruh ni, contohnya kalau kita makan makanan yang kuat bau dia, kemudian kita pergi solat jemaah dekat masjid. Adakah haram kalau makan bawang contohnya, atau makan durian untuk pergi masjid solat? Adakah haram? Tak haram. Tapi ada galakan tak untuk kita tinggalkan buat macam tu? Kita makan petai ke? Kita makan, macam dalam hadis sebut bawang lah. Okay, tapi kita dekat Malaysia ni kita ada makanan lain yang kuat bau dia. Contoh petai, contoh durian. Sama hukum dia. Walaupun hadis sebut bawang, kita boleh kita kiaskan dengan bawang tu petai, durian. Kalau orang tu makan contohnya makanan yang bau kuat macam pekasam contoh. Samalah. Hukum dia sama, kita kiaskan. So, ada galakan tak daripada syarak halang kita, galakan untuk kita tinggal, galakan untuk kita tinggal daripada pergi masjid, daripada makan makanan tersebut sebelum pergi masjid? Jawapan dia ada. So, ada galakan daripada syarak untuk kita tinggalkan memakan perkara-perkara tersebut sebelum pergi masjid. Maksudnya, adakah arahan tersebut ataupun galakan adakah arahan tersebut wajib? Maksudnya memang tak boleh makan petai, durian atau bawang sebelum pergi masjid. Kalau makan haram berdosa? Tak. Tapi ada galakan. So, dia bawah daripada yang haram tadi. Betul tak? Di bawah daripada yang haram. Adapun yang harus, hukum mubah harus, mubah dia tak ada arahan. Okey, dia tak ada arahan. Tak ada arahan untuk suruh kita buat, tak ada arahan untuk suruh kita tinggal. Itu jadi hukum harus. So kata Imam Suyuti, arahan tu apa? Tuntutan tu apa? Al-amr ni. Al-amr bermaksud tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah dengan lafaz atau sirah if'al. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nota. Maksudnya apa? Bila kita cakap al-amr, arahan dalam Al-Quran dengan sunnah, dia adalah tuntutan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuntutan Allah menuntut kita untuk buat sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah. Kenapa dia kata kepada pihak yang lebih rendah? Sebab bila kita sebut al-amr, arahan, dia datang daripada yang lagi tinggi kepada lagi rendah. Yang lagi tinggi kedudukan kepada yang lebih rendah kedudukannya dipanggil al-amr. Tapi kalau ini istilah di sisi sebahagian ulama usul. Okay, bukan semua ulama usul setuju, tetapi majoritinya lah. Daripada kalangan mutaakhirin, mereka setuju dengan pembahagian ni. Ulama usul fiqh yang terkemudian, mereka banyak membezakan di antara arahan yang diberikan daripada pihak yang lagi tinggi kepada pihak yang lagi rendah. Arahan daripada pihak yang sama tinggi. Dan juga arahan daripada pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi. Mereka membezakan. Ulama usul fiqh terkemudian, mereka membezakan tiga-tiga jenis ni. Mereka bagi nama yang special untuk setiap satu. Kalau arahan tu datang daripada pihak yang lagi tinggi kedudukannya kepada pihak yang lagi rendah. Okey. Okey, daripada pihak yang lagi tinggi kepada pihak yang lagi rendah dari sudut kedudukan, maka itu dipanggil al-amr. Itu dipanggil arahan. Arahan datang daripada yang lagi tinggi ke rendah. Kalau daripada pihak yang sama level. Contohnya, kita cakap dalam satu keluarga datang daripada adik-beradik. Adik-beradik samalah kita cakap. Ataupun kembar lah kita cakap. Kembar ni sama. Dia tak tua, tak muda kan, dia sama.
kembar tu cakap tolong bagi dekat aku kopi. Kembar tu kata kalau orang tu dia ada kembar, tolong buat kat aku kopi. Buatkan dekat aku kopi. Itu arahan ke? Itu dari sudut usul fiqh di sisi istilah istilah sebagai ulama usul fiqh dia panggil iltimas. Iltimas ni dia bukanlah arahan sangat, dia macam permintaan. Tolong buatkan aku. Okey, iltimas. Sebab dia datang daripada level yang sama. Kalau ayah atau mak minta anak, itu jadi apa? Itu jadi amr. Ayah atau mak lagi tinggi daripada anak. So kalau ayah atau mak minta tolong dekat anak ataupun tuntutkan dekat anak untuk buat sesuatu, contohnya dia pergi kedai beli barang. Ayah suruh kan. Itu dia jadi amr. Okey. Kalau daripada yang bawah ke atas, itu dia jadi doa. Itu dia jadi doa. Ini berlaku bila? Berlaku dalam kita sendiri. Bila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan. Tak, bila kita berdoa, sebenarnya kita tengah bagi fi'il amar. Kita tengah bagi kata arahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Contohnya, Rabbana ighfir lana. Ighfir lana. Ighfir tu fi'il amar, kata arahan. Kalau kita terjemah kata arahan ni, maksudnya ampunkanlah, arahan. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, masuk akal ke seorang hamba, makhluk yang macam kita ni, yang tak ada nilai pun di sisi Allah Azza wa Jalla, yang lemah sangat macam kita ni, yang tak mampu buat apa-apa ni, kita nak bagi arahan dekat Tuhan. Tak masuk akal, betul tak? Okay. Kita tu tak mampu nak force. Siapa kita nak force Tuhan? Kan? Jadi bila kita berdoa, dia doa. Bila kita doa, walaupun kita guna kata-kata perintah, fi'il amar dari sudut bahasa Arab, ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Ampunkanlah kami. Ampunkan maksudnya arahan, tapi dia datang dengan maksud doa. Permintaan daripada pihak yang lagi rendah kepada pihak yang lagi tinggi. Dia jadi doa. Kita doa kadang-kadang, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, kalau kami terlupa, la tu'akhidna, kamu jangan ambil tindakan dekat kami, amboi. Kalau kita terjemah arahan dengan maksud arahan, maksudnya kita bagi arahan dekat Tuhan, kamu jangan ambil tindakan. Tapi kita boleh buat macam tu ke? Kita tak boleh buat macam tu. Kita ni siapa nak bagi arahan dekat Tuhan, betul tak? Kita ni makhluk je, makhluk yang sangat daif, sangat lemah, tak mampu buat apa-apa pun. Okay? Jadi bila kita cakap la tu'akhidna, kita bukan bagi arahan tu. Kita tengah berdoa. Itu satu doa daripada kita, permintaan yang rendah daripada kita. Wahai Tuhan, kamu janganlah ambil tindakan dekat kami. Bukan kita terjemah, kamu jangan ambil tindakan. Tak. Permintaan doa. Kamu janganlah ambil tindakan dekat kami atas apa yang kami lupa. Atau yang kami tersilap. Au akhtana. Kan? So, itu beza di antara al-amr, al-iltimas, okay, dengan ad-doa. Jadi yang Imam As-Suyuti nak bincangkan dalam Risalah Nuqayah ni, bila Imam As-Suyuti kata, tuntutan melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah, maksudnya lebih tinggi ke rendah, itu maksudnya amr dengan maksud daripada tinggi ke rendah. Maksudnya arahan daripada Tuhan ke kita. Daripada Tuhan ke kita, bukan kita ke Tuhan ataupun kita sesama kita, tak. Daripada Tuhan ke kita, sebab Allah Azza wa Jalla lagi tinggi, lagi mulia kedudukannya daripada kita. So bila datang arahan tu daripada yang tinggi ke rendah, itu dipanggil al-amr. Okey. Itu dipanggil sebagai al-amr. Dengan lafaz atau sirah if'al. Yang mana kebiasaannya dalam bahasa Arab, if'al itu bermaksud fi'il amar lah, maksudnya kata arahan. Tapi bukan lafaz tu sahaja. Maksud Imam Suyuti, apa yang memberi faedah arahan, amr, walaupun bukan if'al, itu dimasuk dalam kategori al-amr. Okay, itu perincian dari sudut bahasa Arab lah tuan-tuan dan puan-puan kan. InsyaAllah minggu depan mungkin saya terang lagi detail. Okay, tapi untuk orang yang dah faham bahasa Arab, senang sahaja bagi dia.
Kadang-kadang kata arahan ni datang dalam bentuk if'al. Kadang-kadang uf'ul, uktub. Contohnya kadang-kadang if'il, ijlis. Kan? Idrib, if'il, wazan dia. Kadang-kadang datang qul, ful. Wazan yang pelbagai. So itu insyaAllah minggu depan saya urang. Okay, insyaAllah jangan risau. Untuk orang yang tak ada asal bahasa Arab, kita slow-slow cuba faham. Maksudnya point Imam Suyuti nak bagi tahu, dia jadi al-amr, perintah apabila dia datang dalam bentuk tertentu. Perkataan tu datang dalam bentuk tertentu dalam bahasa Arab. Bukan semua perkataan dalam bahasa Arab ni kita tafsirkan dia sebagai perintah. Okey. Ada kategori-kategori dia. Apa yang dipanggil sebagai af'alul amr. Okey, insya-Allah. So wallahu taala alam bissawab. Okey, sampai sini sahaja kelas kita hari ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau abang suruh, apa hukum kalau seseorang tu tak ikut dan tak buat? Tengok apa yang disuruh. Kemudian abang sulung ni pula dia bukanlah orang yang kita cakap, tengoklah apa yang disuruh kan. Dan dia juga bukanlah orang yang sampai arahan dia tu arahan yang sama macam mak dengan ayah kita kena ikut 100%. Okey. Arahan yang abang sulung bagi ni mungkin lebih kepada galakan. Dan dia tengok juga apa yang disuruh tu. Dia tengok juga apa yang disuruh. Kalau disuruh kepada maksiat kan, kalau disuruh kepada maksiat tak payah ikutlah. Kalau dia galakan ataupun satu, contohnya disuruh untuk buat satu perkara dia suruh galakan, kalau benda tersebut tak ada masalah, dia bukan perkara yang maksiat, kita buatlah. Betul tak? Kita buat. Tapi dari sudut adakah dia sama macam mak dengan ayah? Tak sama. Kan. Sebab mak dengan ayah ni dia orang yang dia ada wilayah kat atas kita. Dia ada hak wilayah, dia hak penjagaan atas kita. So arahan yang mak ayah bagi lagi kuat daripada arahan yang abang bagilah. Mak ayah ada hak wilayah. Okey, wallahu taala alam bissawab. So sampai sini sahaja. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah silap cakap dari diri sendiri. Dan minta maaf juga hari ni kelas kita macam santai sahajalah sebab ada masalah teknikal. Tak boleh share screen dan sebagainya kan. So santai. Lebih kepada ana revise sikit apa kita dah belajar minggu lepas dan kita hurai-hurai sepintas lalu. InsyaAllah minggu depan lagi terperinci lah, kita boleh nampak dekat skrin. Okay. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.